Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Al-Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syama'ilul Hamidah wa Khisaluhul Majidah, sehinggalah perkataan dia Al-Hadis Usadis wa Salasun. Tuh, hadis yang ke-36. Khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhazziru fiha min tarkis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam hina yuzkar wa min taksiri fi syahri Ramadan wa min taksiri ma'al walidaini umuman wa khususan indal kibar. Hadis yang ke-36, khutbah Nabi yang memberi ancaman di dalam khutbah itu mengenai tidak berselawat ketika disebut nama Nabi. Apabila disebut nama Nabi ada orang tidak berselawat, maka Nabi marah. Ada ancaman dia. Dan begitu jugalah cuai ketika bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan lebih kurang dengan bulan lain. Nabi marah juga. Begitu juga cuai kita mengenai kedua ibu bapa secara umum dan ketika dia tua secara khususnya. Ni khutbah Nabi kecek mengenai tajuk lagu ni. Jadi sebelum masuk kepada tajuk khutbah ni, anak-anak setu sikit mengenai bulan Rejab ni. Ada satu peristiwa berlaku kepada Nabi pada bulan Rejab ni, yang mana peristiwa tu orang tahu berlaku. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi nak perhabis malam ni Isra' Mi'raj tak ada. Tetapi kita perhabis minggu depan. Ni episod pertama, minggu depan episod kedua. Kerana Isra' so, Mi'raj so. Maka dalam kehidupan Nabi, selepas daripada Nabi dilantik menjadi Nabi ketika usia 40 tahun, maka berlakulah pada satu malam satu benda yang sangat indah bagi Nabi. Nisbah dalam kehidupan Nabi malam ni lah yang paling indahnya. Kerana paling bermakna, kerana dia boleh bertemu dengan Tuhan dia. Nisbah kepada Nabi, malam yang paling indahnya dia tidak akan lupa selama-lamanya, iaitu pertemuan dia dengan Allah dan menerima ibadat sembahyang secara yaqazah. Jalan. Orang lain boleh tengok Tuhan, boleh, tetapi selepas daripada mati di dalam syurga. Khususiat khas untuk Nabi Muhammad, yang mana Nabi lain pun tak boleh tengok Nabi, tengok Tuhan secara yaqazah dengan mata lendan ni. Hak ni khususiat untuk Nabi Muhammad seorang saja. Orang lain tak ada. Kalau bermimpi tak apa. Secara yaqazah jaga hanya berlaku kepada Nabi Muhammad saja. Maka apabila berlaku satu benda yang sangat indah kepada Nabi, tu nisbah kepada Nabi. Manakala nisbah kepada umat Nabi Muhammad pula, malam yang paling indah adalah malam kelahiran Nabi dia. Nabi dia lahir atas muka dunia, hak tu paling indah bagi umat Nabi Muhammad, kerana lahirlah punca hidayah dia. Punca petunjuk pada dia. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir, maka tak ada istilah masjid, tak ada surah, tak ada akidah, tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada makrifat, tak ada habis semua.
kecuali berlakunya hari kelahiran Nabi. Maka hari kelahiran Nabi Rabiul Awwal. Bulan ni bulan Rejab kita kecek mengenai Isra' dan Mi'raj. Ni malam yang begitu indah bagi Nabi kita. Pengalaman dalam hidup dia tak ada boleh lupa. Macam-macam dia tengok. Hak benda dia beritahu, hak benda dia tidak beritahu, perjalanan situ, perjalanan sini, perjalanan yang sangat indah. Maka peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlakunya pada 27 Rejab. 20 deh. Tu, 27 Rejab. Kau silap nah. 27 Rejab. Berlakunya pada 27 Rejab. Ceritanya berlaku disebut di dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah duk tengah tidur. Rasulullah duk tengah tidur hari-hari lah kita kata tak tidur sangat nak jenera. Berlakunya ada riwayat kata di rumah Sayyidina Aisyah. Ada kata berlakunya di rumah sepupu Rasulullah Ummu Hani. Rumah dia jauh sikit daripada Kaabah, luar daripada masjid. Tiba-tiba Rasulullah tengah tidur, tiba-tiba terbelah rumah dia. Rumah besar-besar tu terbelah rumah dia. Kita jangan duk tanyalah, terbelah lagu mana? Jibril bahab gaji cesa kau gapo dia. Ingat, sebelum kita dengar cerita Isra' Mi'raj, kita kena tahu. Cerita ini adalah cerita mukjizat. Antara mukjizat Nabi yang tiada leh orang engkar itu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sabit dengan ayat Quran kata surah Al-Isra' Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Maka siapa dia engkar peristiwa Isra' ni jadi kafir. Mana kalau mukjizat-mukjizat lain kalau kita tak percaya boleh kira lagi. Tetapi peristiwa Isra' Mi'raj ni mukjizat yang mesti kita beriman kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Kalau kita engkar bererti kita engkar ayat Al-Quran. Tak percaya ayat Quran, nak percaya apa dia habis cerita lah kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sendiri tak percaya habis cerita apa faedah iman dengan Allah kalau kita tak percaya kata-kata dia. Apa faedah kita beriman dengan amal kita kalau tak percaya mengenai apa yang ada dalam Al-Quran. Apabila lagu tu Rasulullah dak tengah tidur tiba-tiba terbelah rumah dia. Maka turunlah Jibril dengan berapa orang malaikat ambil Rasulullah pergi letak di dekat dengan Kaabah. Oh, pelik cerita ni. Memang cerita mukjizat kan, cerita pelik lah. Kalau cerita biasa naik motosikal naik laju 300 tu bukan cerita mukjizat. Cerita mukjizat ni mula-mula dia pelik dah. Sebab itulah cerita peristiwa Isra' Mi'raj ni menjadi ujian kepada orang Islam pada zaman tu. Nabi Muhammad kelik lepas daripada Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad kelik, Allah Ta'ala kata beritahu cerita ni kepada umatmu. Nabi Muhammad kenalin nak ayat cerita. Bapa kenalin kerana terlalu pelik pemandangan pada malam tu, dia takut orang Islam pada masa tu tak percaya ke dia. Sudah nak ayat cerita lagu mana Tapi Tuhan kata kena royak. Maka dia pun kena royak juga cerita. Royaklah cerita. Maka apabila royak cerita, manusia hok dengar cerita Nabi ada 3 golongan. Pertama, orang kafir. Tak ada. Nyok katalah ke Nabi, nyok kata ngaruk kau sekok dia dulu menipu sikit-sikit. Ni kata pergi ke Masjidil Aqsa. Semalam tak ada siapa semalam lepas pada Isya sebelum subuh kelik. Cerita ni mengaruk tahap mana. Orang pergi berjalan sebulan, kelik sebulan juga. Tak ada kenderaan zaman laju pada masa tu. Maka Nabi dituduh gini-gini macam-macam. Ni golongan pertama. Sama ada orang kafir kata lagu tu ataupun orang Islam sendiri hok iman toh-toh. Nyok kata ke Nabi Muhammad, Nabi mengarut dah Ambo percaya ingat hari tu nampak dah nak nipu. Nampak jelas dah hari ni nipu kohong mak kakak ni kata. Jadilah kafir orang Islam benar-benar. Kerana tu Nabi uji tengok. Percaya kau doa aku. Allah Ta'ala kadang-kadang dia uji orang mukmin. Nak tahu betul kau tak percaya ke Nabi, sungguh-sungguh percaya ke aku. Maka dia tapih. Ada orang saya mukmin. Tapi apabila berlaku ujian, tapi saya tak lepas dia. Antara tapi saya yang pertama, Nabi Muhammad dia banyak tapih. Orang Islam ni. Tak ingin pergi, tengok hak mana berani. Kalau hak nakut pengecut, tahu hak siapa dia imej setara mana. Antara tapi saya berlakunya ketika malam Isra' Mi'raj. Maka ada orang mukmin jadi kafir semata-mata dengar cerita Isra'. Jadi kafir tak percaya, guling batin.
Dalam tafsir kata ambil pasir curah atas kepala. Wah, mengarut kursi kotak, guling bating. Menipu kaum. Kedua, hak sani tak percaya langsung. Kedua, berimeh penuh. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad kata lagu tu. Percaya. Hangpa percaya? Tak masuk akal. Tak masuk akal apa? Munggu dia Nabi. Hak ni hak jenis kaki percaya sungguh. Sehingga ke ada orang nak mari royak ke cerita kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mu tak dengar kau dok saimu hak nama Muhammad duduk buat pasar tu. Dengar ke apa dia? Munggu Sayyidina Abu Bakar ni dia tak duduk semacam dengan Rasulullah, munggu dia ada kerja juga. Maka orang nak pergi cocok Sayyidina Abu Bakar, nak uji iman Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apanya? Allah, dia kata Muhammad cerita pelik pagi ni. Cerita ke apa dia? Dia kata dia pergi ke Palestin tak lepas Isa, sebelum Isa-nya kelik dah. Katanya Sayyidina Abu Bakar betul kau dok jangan nak kecek lagu tu sayang hamba tu kata. Ni. Hamba dengar ni hamba balik ni. Orang dok pakai sokong ke dia belakang tu. Hamba baru dengar ni. Hamba dengar sendiri kata. Katanya Sayyidina Abu Bakar kalau Rasulullah Muhammad royak kata. Kalau Muhammad royak kata dia pergi ke Palestin. Dia bukan kata pergi Palestin. Dia naik ke langit dan dia turun semula. Sayyidina Abu Bakar tambah. Rasulullah baru royak cerita mengenai Isra' baru. Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah baru royak cerita kata dia pergi ke Palestin baru. Dia tak royak lagi, dia naik ke langit. Maka Sayyidina Abu Bakar pula kita tambah. Kalau Rasul Muhammad kata dia pergi ke Palestin, naik ke langit, kelik pula dalam satu malam, hangpa percaya. Tengah orang kafir tengok. Pada malam tu dah lah dia dapat gelar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sangat mempercayai Nabi. Belakang. Dua golongan. Ketiga golongan senyap tak kata apa dia. Hamba nak kata kan nak kata salah ke moga dia nabi. Nak kata tak betul ke jadi kafir ke. Jadi mai dok gerak lagu tu. Maka syak dengan nabi pun jadi kufur katanya nabi. Katanya ulama syak dengan nabi pun jadi kufur. Maka kalau kita dengar cerita malam ni Isra' Mi'raj, kita tengok iman kita setara mana. Nak jadi golongan pertama tak percaya langsung pakai doyak cerita ni karut lah apa dia. Kafir tu. Kedua, berimeh pakai jolo muka cerita Nabi bukan cerita Power Ranger gapo dia. Power Ranger menipu kohong kita percaya. Ni cerita Nabi Muhammad berkait dengan iman kita kena percaya. Ketiga, dok senyap. Tak tahu nampak cerita pelik sangat kata. Hamba tak berani. Hamba tak boleh terima kata. Takut cerita ni mengarut Takut cerita ni mengarut selalu kalau pelik Orang lain ni kalau pelik sikit mengarut selalu. Cerita ni kurafat lah, cerita ni bid'ah lah, cerita ni gapo dia. Kalau benda ini ada hadis gapo dia sebut, kena percaya. Kita nak kata lagu mana? Nabi bukan kita. Tiga golongan manusia apabila mendengar cerita Isra' dan Mi'raj. Zaman Nabi berlaku tiga golongan. Zaman lain ni pun ada tiga golongan tu juga. Sebab tu boleh rejak ni boleh ujian kepada orang. Ujian lagu mana? Betul kau tak dia percaya ke Nabi. Ada orang tak dengar langsung cerita Isra' Mi'raj. Karut banyak. Ada naik buruk lagu tu, nasabah. Ada kata lah ni Nabi nak ijek dah pula. Nabi nak ijek dah pula. Astagfirullahaladzim. Tak boleh terima sebab dia pehejek saja laju. Benda lain tak mungkin boleh laju. Buruk kau menatas, setara mana sangat dia nak unggah. Dia pehej lagu tu, moga dia beranak dalam jet. Budak tu dia beranak dalam jet sebab dia pehejek lajunya. Maka orang zaman dulu tu boleh buat berlaku. Makhluk laju, makhluk slow, makhluk gapo dia boleh berlaku. Ujian kepada kita. Sebab tu jangan boleh rejak ni. Panggil kuliah Isra' Mi'raj. Panggil kuliah Isra' Mi'raj, lepas tu kelik dia buat lawak. Tak ada apa-apa. Kalau kita tak kuat email, tak usah mana, tak usah dengar langsung. Baik tak payah dengar. Takut kita dah main, jolo kau. Hamba tahu. Nampak cerita mengarut, nampak tak berapa lah mana. Punah, tak ada apa. Apabila terbelah lah rumah Sayyidina Rasulullah, maka Jibril mari ambil Nabi letak di Kaabah. Dekat dengan Kaabah. Maka dibelahlah dada Rasulullah. Sudah belah dah pula ke mana lah. Guling bating. Tak ada biuh-biuh kau. Tak ada biuh. Pas gelepar dodeh-dodeh lah kawan ni hidup je. Jibril buat kerja bukan doktor USN kau berapa dia ni buat kerja ni. Bukan orang mengaji PhD kau berapa dia ambil doktor berapa dia. Tak. Ni Jibril belah. Jibril belah terbelah dada maka waktu bi hati Rasulullah. Hidup-hidup. Buat kerja lagu ni. Selok. Waktu hidup-hidup belah pula hati Rasulullah, maka Jibril royak kepada satu malaikat. Ni dalam Bukhari ada sebut. Malaikat wak mari satu bekas daripada bekas emah. Diisi dengan air Zamzam.
Maka katanya Jibril, ambil air Zamzam. Sebab itulah katanya ulama, air yang paling mulia selepas daripada air yang keluar daripada tangan Nabi. Nabi ni pernah keluar air. Tu ambil air kau ni. Mukjizat dia ni. Rasulullah pernah balik daripada perang tak ada makanan. Tiba-tiba tanya orang, ada air kodok kita ni lapar dah ni nak kelik sampai Madinah lah ke mana? Katanya sahabat amat tak ada air, hok ni tak ada air. Sudah. Pas apa dia ada sipir air kodok? Awak mari air. Air adalah spiring. Spiring satu. Maka katanya Rasulullah awak mari air tu, maka Rasulullah pun celuk. Celuk Rasulullah tekan gitu rapat sekat ni, sekat tu lah. Maka tu bi air daripada jari-jari Rasulullah. Hak tu air paling mulia. Air yang kedua paling mulia adalah air Zamzam. Sebab apa? Ni. Kerana peristiwa belah dada Nabi, basuh guna air Zamzam. Apa tak guna air lain? Kerana air paling mulia. Hak tu. Air Zamzam. Maka basuhlah hati Rasulullah, keluar ke habu setan macam-macam lah. Maka diisi ke iman. Satu bekas berisi iman. Lagu mana iman? Ilmu dan hikmah. Lagu mana jenis cahaya, jenis apa dia? Dalam hadis kata lagu tu. Ya tak royaklah betul jenis toko, kau benar jenis cecair, kau jenis gas, kau jenis nitrogen, kau apa dia. Hak penting, satu bekas ada iman, makrifat dan apa dia. Satu bekas cucu. Cucu dalam hati maka ditepek. Takut semula tak payah jahit. Dibubuh semula hati ke dalam dada Rasulullah, maka dilepek nekak semula. Nekak semula tak payah jahit, tak payah gapo. Apabila Rasulullah bangun, maka katanya Jibril sore kepada sore malaikat, malaikat, ambil kenderaan perjalanan kita malam ni. Ambil satu kenderaan, kita nak jalan jauh hari ni. Bapa awak pergi jalan Nabi? Kerana pada setahun sebelum pada tu, Rasulullah peristiwa Isra' Mi'raj ni setahun lebih kurang sebelum daripada hijrah. Sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, tahun sebelumnya adalah tahun kesedihan. Kerana Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang paling ia sayang. Pertama isteri dia Sayyidina Khadijah meninggal. Maka keduanya adalah pak saudara dia Abu Talib. Maka apabila meninggal dua orang ni, Rasulullah jadi sedih. Sedih lagu mana? Kerana sebelum ni dia ajar bawa berjuang, bawa agama Allah Ta'ala ni, dua orang ni duk sokong. Sayyidina Khadijah daripada jutawan ni, seluruh harta di Mekah milik dia ni, nyobui habis sehingga tak ada harta. Lepas tu kedua, Abu Talib ni kalau orang nak khianat dia, ayah ada. Pak saudara ada. Jadi orang malu mata kerana Abu Talib pada masa tu jadi raja Mekah. Sekalipun dia orang miskin tapi dia orang pengaruh. Maka orang nak khianat anak saudara. Saudara mana nak setuh? Kalau pak saudara ada lagi, siapa dia berani? Moga Abu Talib ni di mulut dia ni, kuasa dia ada di mulut dia. Dia orang lama, dia orang tua, orang wak rojok ke belaka. Maka orang jahat setara mana? Abu Jahal, Abu Lahab, khianat kau biral lagu tu, tak berani berdepan. Kalau berdepan, nak berlawan dengan ambo. Semua kabilah, ambo boleh kecek kira belaka. Dia nak bergajah dengan ambo. Selok kawan tu. Maka orang lain malu mata belaka semacam Abu Talib ada. Apabila meninggal Abu Talib dengan isteri dia, orang wak khianat sungguh-sungguh Rasulullah. Maka Rasulullah kata, Allah tak urutnya lah hamba. Dulu rasa ada juga orang bekat alik belakang. Lah ni hamba sore-sore ya rasa duk bawa agama ni, duk kolek-kolek ni nak bergantung dengan siapa dia. Maka Allah Ta'ala bawa jalan Nabi. Royak kepada Nabi, wahai Nabi, mu jangan rasa mu sore. Banyak lagi tentera-tentera aku hodok alik belakangmu. Aku nak tunjuk atas langit gapo dia lagi hodok sokongmu. Malaikat berapa ratus orang, berapa triliun benda malaikat hodok sokongmu. Memanglah atas muka dunia ni merasa sedih sebab hilang dua orang ni, tapi aku nak bawa jalan. Ayat Quran kata linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tujuan perjalanan Isra' Mi'raj ini adalah nak memperlihatkan kepada Nabi Muhammad akan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka Nabi Muhammad apabila malik Isra' Mi'raj rasa lega. Allah, hamba ingat hamba sore dah. Hamba tak nampak dah. Hamba ingat apabila meninggal dua orang hak besar pengaruh lagu tu, dari sudut harta, dari sudut kuasa, hamba rasa tak urut dah. Maka apabila Allah Ta'ala tengok perjalanan, tengok malaikat, tengok kerajaan dia, Allah, hamba rasa lega, rasa suka. Antara hikmahnya berlaku Isra' Mi'raj
adalah nak menggembirakan hati Nabi. Allah Ta'ala pun menghiburkan Nabi. Kita tak sihibur Nabi. Lagu mana cara nak hiburkan Nabi? Ikut kata-kata Nabi. Nabi suka selalu kita. Kita duk selawat kepada Nabi, kita duk puji Nabi. Pada masa orang duk beci belakang ke Nabi lah ni. Tak ada majlis-majlis duk kata ke Nabi, duk perendahkan Nabi, duk rasa Nabi ni biasalah gapo dia. Tapi kita dalam orang, dalam keadaan lagu tu, kita buat juga majlis duduk puji Nabi. Nak suruh Nabi gembira, royak cerita Nabi, kelebihan Nabi. Maka tu hubungnya kita dengan Nabi. Allah Ta'ala pun gembirakan Nabi. Kita sebagai umat lebih-lebih lagi nak menggembirakan Nabi. Apabila lagu tu, marilah malaikat bawa seekor binatang daripada syurga, nama dia buruk. Hak ni semua sebut dalam hadis. Tengoklah dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Apabila lagu tu, marilah seekor binatang daripada syurga. Yang berkecil, saiz dia kecil sikit pada kuda, besar sikit pada keldai. Lebih kurang kuda padi ukuran dia. Binatang syurga tu macam-macam lah bentuk. Ada kata bentuk lagu ni, ada bentuk lagu ni. Maka naiklah Rasulullah atas belakang buruk. Apabila nak naik, maka buruk pun gelepar. Katanya Jibril, "Hei buruk, apa mu gelepar?" Katanya dia, siapa dia naik atas belakang ambo ni? Pandai-pandai naik atas belakang ambo. Moga binatang duduk dalam syurga, tak pernah temu manusia, tak pernah apa dia. Maka katanya Jibril, "Hei buruk, mu kenal kodok siapa dia nak naik atas belakang mu malam ni?" Katanya buruk, "Siapa dia?" "Mu tak tahu kodok hak ni lah nama Muhammad Nabi akhir zaman ni, mu tak tahu ke?" Maka apabila sebut nama Muhammad, buruk senyap. Rasa segar, rasa malunya kurang adab dengan Nabi. Dalam hadis kata peluh buruk. Malu segar. Allah hamba tak reti bahasa. Padahal hak ni rupanya Muhammad hak bisa sekalinya. Hak ni nak naik atas belakang hamba. Allah hamba duk rindu-rindu, duduk cita-cita semacam dalam syurga. Mudah-mudahan hamba lah yang terpilih supaya jadi kenderaan Nabi pada malam Isra' Mi'raj. Hamba sukalah dia. Maka naiklah Rasulullah. Jibril sebelah kanan, ada kata Mikail duduk sebelah kiri. Maka katanya Jibril, "Bismillah, kita berjalan malam ni." Popnya kata, buruk ni bukan main gia 1, gia 2, gia 3, gia 16 macam trailer tu. Sekali dia cakur sejauh mata memandai. Dia cakur selalu. Kaki dia tu memanjang. Piup. Sejauh mata memandai. Kalau tepat lurus ni, mata kita boleh pergi berapa kilo? Berapa kilo mata kita boleh tengok? Sejauh mata memandai. Piup. Piupnya cakur. Laju lebih daripada roket kongkok. Nampak? Piup. Naik lagu tu. Maka ketiak kali naik tempat tinggi, kaki dia akan jadi pendek, kaki belakang jadi panjang. Setiap kali turun daripada tempat tinggi, muka bukit ada apa dia? Kaki panjang, kaki depan dia akan panjang, kaki belakang jadi pendek. Jadi Rasulullah terasa ketika naik bukit, tak rasa nak nentai lagu tu. Dia tak rasa gini semacam. Naik muka kaki dia yang berubah. Maka apabila tengah-tengah berjalan tu, macam-macam lah Rasulullah tengok pemandangannya. Macam-macam lah Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Muhammad. Balasan kepada umat Nabi Muhammad hok tak dengar kata. Tak berlaku lagi, tayangnya saja. Tayangnya di samping duk tengok. Kalau kita gak naik bah tu dia ada TV kan, bah kan. Ada perkara bah zaman dulu ada TV. Lah ni berkali penipal kali tak si tengok TV dah. Jadi tengok TV bila-bila. Maka Nabi Muhammad tengok pemandangan orang tak semaya lagu mana, orang tak zakat lagu mana, gapo dia. Perjalanan dia akhir sekali tengok Madinah. Rasulullah pergi tempat nak lahir Nabi Isa, Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad daripada Mekah ni. Dia naik kau ni. Pergi ke sebelah Syria. Tempat Nabi Isa lahir gapo dia kona, dia tu pun turun ke Palestin. Tu cara perjalanan dia. Lebih kurang ginilah. Naik kau gitu. Sapa ke Baitul Maqdis. Apabila sapa kepada Baitul Maqdis, maka Rasulullah pun berhenti turun. Katanya Jibril, "Turun wahai Muhammad." Maka Nabi Muhammad pun turun. Jibril pergi satu batu, dia pun buat lagu ni. Tembus batu tu. Kita kata jolo kau Jibril. Dah Jibril, kalau kita memang berekok sungguh tangan kalau bahaya lagu tu batu berekok pergi hospital duk begini, pergi hospital. Tapi Jibril buat lubang maka dia tambak buruk tu. Siapa kalau ni ada tempat untuk tambak buruk. Kalau siapa dia ada rezeki pergi ke Masjidil Aqsa ada tempat tu. Maka buruk ditambak situ biasanya. Maka apabila tambak Jibril nak ajar. Ada ulama kata apa tambak buruk, cakap buruk ni liar. Tak gimana dah muka buruk ke juru.
Bukan supaya kambing rumah kita, lepo kita. Gak sodahnya pergi ziarah kedai kopi, gapo dia lepok apa semua. Jangan buat gitu tu kambing rumah kita. Jadi nak ajar kata kalau kita merah kena tambak. Takut jadi masalah dengan orang. Masuk dalam Baitul Maqdis, maka Nabi Muhammad duduklah betul berehat. Apabila berehat, Jibril beh. Apabila Jibril beh, maka masuklah semua ruh-ruh Nabi yang pernah diutuskan oleh Allah untuk mengajar manusia. Semenjak daripada Nabi ada, siapa ke Nabi Muhammad ni? Lepas ada Nabi Muhammad, ada Nabi lagi? Tak ada dah. Dia hak paling last sekali. Maka penuh pernah dalam satu masjid. Maka bel sudah belaka, qomat nak semaya. Syariat semaya. Nak pergi ambil semaya. Semaya ke apa dia? Sebelum daripada kita terima semaya jenis 5 waktu lagu ni, kita semaya dah. Nabi Muhammad semaya dah. 2 rakaat tengah hari, 2 rakaat malam. Malam so, tengah hari so. 2 saja. Hak 5 waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya ni terima pada malam Isra Mi'raj. Hak 4 rakaat, hak 3 rakaat. Apabila lagu tu maka Rasulullah pun nak semaya. Jibril qomat. Pakat tengok belakang, muka Nabi belakang. Nabi Ibrahim tok dia ada, Nabi Ismail, Nabi gapo dia, Nabi Yusuf, Nabi Zulkifli, Nabi Daud. Sudah. Nak siapa dia nak naik? Maka Jibril pun tolak belakang Rasulullah jadi imam. Maka Rasulullah gelar dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi rasul semaya belakang Nabi. Nak munajat, tu imam ni kepala munajat. Mesti orang paling bisa sekali dalam surah tu kalau nak latih dia tu imam, dia paling bisa sekali. Sebab kepala munajat dengan Allah mesti hak paling hebat sekali. Kalau hak cahaya jadi makmum tak apa dah. Dia. Maka apabila Rasulullah sudah belaka tu, maya apa semua, maka Jibril buat mari air. Monggo letih ni ke macam sini ke dagu air, dia mau pun ide air. Maka idelah 3 gelas air kepada Rasulullah. Air kosong, arak, susu. Maka Rasulullah pun pilih susu. Maka Jibril kata, "Oh bagusnya mu ya Rasulullah. Mujur mu pilih susu. Kalau mu pilih arak tak dosa dah. Muka Jibril bui. Kita hak Jibril tak bui pun kita ambil. Kan Jibril bui. Berarti benda ni boleh." Maka Rasulullah pun pilih susu. Katanya Jibril, "Allah mujur mu pilih susu. Kalau mu pilih arak, nescaya umat pun akan minat minum arak." Belai-belai Rasulullah pilih susu, pok kita pun libah supaya tolong. Hamba tak minum arak. Pas minum bir. Dia panggil nama dia lebih kurang. Nama ni ada cak labi, ada cak kera, ada cak itik, ada cak serati. Nabi kata akhir zaman manusia akan minum arak tapi tak panggil arak pun. Pakai macam-macam. Tu ni. Maka lepas pada tu Jibril kata, "Wak mari Mi'raj. Mi'raj ini tangga nak naik ke langit." Maka Jibril pun tarik, gedem. Jatuh depan Rasulullah satu anak tangga yang menuju kepada pintu langit. Langit ni tak boleh naik koseh-koseh. Siapa dia kata kita boleh naik ke langit? Nak terbang kau tu tak sih. Malam Isra Mi'raj dia ada pintu dia, langit pertama. Bukan jenis style macam asak pergi masuk. Langit pertama dah tu. Dak. Kau tu baru langit bawah ni baru. Maka apabila naik buat mari tangga, maka episod kedua lah. Wallahu a'lam.